Saya cukup faham keterbatasan Yang Berhormat dalam menyelesaikan masalah ini. Tapi apa yang dibangkitkan oleh Kinabatangan itu sepatutnya sebagai sebuah pemerintah belajar daripada kesilapan dahulu. Pasal kebimbangan saya akan berlaku ketirisan. Ya, pasal contohnya, bila saya setuju dengan pre-Q dari awal bila perbahasan timbul. Saya nak tanya tentang perkara ini, prosesnya itu. Pasal pertimbangan pre-Q yang diguna pakai ialah berdasarkan dengan capital. Ya. Jadi masalah dia, kalau dia 1 bilion, 2 bilion, akan ada syarikat yang disebutkan yang berdaftar di Bursa Saham Kuala Lumpur. Listed company yang datang dari Semenanjung. Mendapat award. Dan saya dipahamkan ini projek yang agak besar. 3 syarikat yang ada. Dan membimbangkan saya keadaan ini, Datuk Speaker sebenarnya saya jelaskan, supaya mungkin di peringkat, kalau tidak keterbatasan di peringkat kabinet, di peringkat perkara ini, kerana kita tidak mahu nanti besok di Sabah, Sarawak, pengalaman Yang Berhormat kita dulu pun di situ, konsortium. Kalau kita tahu bahawa syarikat yang ada di Sabah, mungkin capital income dia cuma 500 juta, 300 juta. Kenapa tak buka satu konsortium, bergabung 3 syarikat dari Sabah, melaksanakan projek PIN Borneo yang berapa bilion itu. Daripada kita lantik Bursa Saham Kuala Lumpur, dan masalah dia ketirisan. Dia lantik kontraktor, dia bayar teks, dia juga mau untung. Lepas itu syarikat subkontraktor mau juga untung. Dan ini yang membimbangkan kita, sedang keuangan negara kita terbatas. Sedang keperluan jalan raya ini juga terdesak di peringkat Sabah. Jadi saya berharap Yang Berhormat selaku dipertanggungjawabkan. Saya tahu berat, bukan keputusan, cuma mungkin keterlibatan ya dari segi apa yang dilakukan, satu kerjasama di antara JKR sama ada kerajaan negeri. Menteri Kerja Raya pun ada sini di peringkat negeri Sabah. Kenapa tidak boleh diselesaikan masalah ini? Kerana ini membabitkan keuangan negara kita. Datuk Speaker, saya bimbang. Pasal end of the day, who is going to monitor projek yang dilaksanakan oleh Bursa Saham listed company yang ada. Tapi lepas itu subkontraktor. Dah ada dahulu subkontraktor, senarai-senarai yang dulu keupayaan mereka. Contohnya di kawasan saya di Tawau. They have done a very good job and this company is notable, very good. Tapi bidat tak masuk dalam senarai apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Kinabatangan. Pasal proses yang ada pre-Q, ada syarikat yang nak masuk tender, they have selected. Di peringkat negeri Sabah, dah pilihlah 10 syarikat. Mereka pilih. Bukan ada open tender. Bukan ada lepas itu, senarai itu disusun atur dengan baik. Jadi saya berharap diperbetulkan keadaan ini. Sebelumnya akan satu kelewatan, kelambatan, keduanya ketirisan Yang Berhormat. Terima kasih banyak. Yang Berhormat, semuanya sudah dibincang di peringkat awal. Ya, mestilah kita sudah banyak libat urus antara pihak kerajaan negeri, JK negeri, JK Malaysia, KK Malaysia, MOF, mungkin Kementerian Ekonomi juga untuk bagaimana memikirkan apa kaedah yang terbaik. Memang ada yang Amat Berhormat ni, dia champion open tender. Sebenarnya minta open tender. Tapi ada juga pandangan berkata kalau terlalu open tender, mungkin ada mereka nanti tidak ada peluang. Tidak ada peluang. Sabah tak ada peluang, yang belum lagi cukup matang sebagai kontraktor mungkin tak ada peluang. Tapi kalau diberi ruang untuk dibuat selective tender ataupun tender dia tak ada selective tender, akhirnya jadi pre-Q, prakelayakan dulu. Ya, itu jadinya. Jadi ini pun dibuat di peringkat Sabah. Pre-Q dibuat peringkat Sabah. Lepas tu pre-Q kita pantau juga di KKR. Lepas tu memang tender dibuat. Itu saya tak nak mengulang lah. Yang telah saya sebut tadi, proses dia. Sampai ke kita dah lembaga perolehan di KKR, telah saya ceritakan tadi, kita hantar kepada MOF. Jadi keputusan dari MOF, Yang Berhormat Kinabatangan, Yang Berhormat sempurna. Ya? Boleh sikit lagi buat? Sikit ya? Sikit saja. Ya. Habis masa. Apakah Berhormat melihat bahawa perkara ini ada kejanggalan dan mungkin pihak JKR kali tidak perlulah buat pre-Q sebab yang disur pun yang tak qualified pun dibagi, bagus kasih direct nego ialah bagi sama TCS direct nego ialah kalau ni kroni kita tak payah lagi ada pre-Q. Pre-Q pun tak laku juga. Dia pre-Q mungkin bukan 100% mutlak apa yang isu pre-Q tu 100% sebab isu keuangan. Sebab itu
keputusan dia mutlak di peringkat MOF. Mungkin dari pre-Q dari Tak, segi maksud saya Tunggu yang dulu. berhormat mencadangkan keuangan tidak perlulah ada tata kelola itu direct nego ialah. Itu pandangan yang berhormat lah. Saya cerita apa yang sebenarnya. Ya, kalau nak cerita macam suka-suka sebut begitu bolehlah, sepanjang sampai petang pun boleh kita bincang lah. Tapi sebenarnya saya cerita yang sebenarnya. Ya, itu yang telah diterima pakai. Ya, sistem itu diterima pakai. Jadi prakelakan dibuat. Jadi keputusan adalah Yang Berhormat Menteri, okey. saya nak maklum bahawa saya dapat WhatsApp. Kenapa duk berebut projek dalam parlimen? Saya pun nak minta komen ke Yang Berhormat. Kenapa nak berebut projek dalam parlimen? Tak apa, Yang Berhormat. Sebenarnya mereka ini minta penjelasan atas hak mereka lah. Jadi adalah tanggungjawab saya untuk saya menjelaskan. Ya, ini saya tak ambil ni sebagai merebut. Terima kasih, projek. sekurang-kurangnya publik dengar. Baik. Biar bagi Kalau semua WhatsApp kita baca di parlimen beratlah YB. Ya. Tak apa. Boleh Yang Berhormat saya teruskan. Tapi Yang Berhormat lah, ini isu banyak lagi ni. MTD tadi, kalau saya nak ambil mungkin 10 minit lagi. Tapi sebenarnya, ya, MTD ini juga diputuskan ikut apa yang telah saya katakan tadi. Keputusan mutlak. Dan dia perkedayalah kalau dia ada peluang untuk subkon total kepada orang yang menawarkan lebih murah tu, so, kita semak mungkin itu tak ada halangan dia boleh buat begitu.